Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Sadaqallahul azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. Insya-Allah pada hari ini kita akan mentadabbur halaman yang ke-564 ya, 564 ya. Jadi tuan-tuan, saya nak mohon tuan-tuan kalau boleh daripada awal lagi bolehlah membuka muka surat ataupun halaman 564. Jadi insya-Allah melalui sesi tadabbur kita sebentar nanti, harapnya insya-Allah akan menenangkan ya hati tuan-tuan dan puan-puan, kerana tidak dinafikan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Di mana orang-orang yang beriman hati mereka akan tenang bila mana mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah cara yang lebih besar untuk mengingati Allah daripada kita mentadabbur ayat Al-Quran? Jadi insya-Allah moga dengan tadabbur kita pada hari ini akan hati tuan-tuan akan berasa dengan lebih tenang insya-Allah taala. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya ditemani oleh Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Baik Dr. Sihat. Alhamdulillah. Hari ini penghujung surah Al-Mulk ya Ustaz kita ni. Masya-Allah tabarakallah. Menarik penghujung surah Al-Mulk ni, dia cerita, tak tahulah, kalau saya pengalaman saya surah Al-Mulk ni memang surah yang kita biasa baca. Ya. Kan? Jadi bila kita nak mentadabbur, nak mentafsirkan tu, dia rasa ada keseronokan dekat situ. Ada keseronokan lah. Betul. Kan? Macam mana pengalaman Ustaz dengan surah Al-Mulk ni? Betul Ustaz. Bila sebut surah Al-Mulk, surah yang kita kata ramai di kalangan masyarakat kita yang menghafal surah ini. Maka bila dah menghafal, lepas tu dah dapat tahu terjemahan pula, dapat tadabbur pula, jadi makin kuat untuk dapat beramal tu. Makin kuat berbanding yang tak kena dengan tagline kita tu, baca faham amal tu. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, jadi kita mulakan majlis ilmu kita dengan doa ringkas. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Dan tuan-tuan jangan lupa untuk like dan share Facebook kita, kerana kebaikan yang kita dapat hari ini perlulah dikongsi bersama dengan orang-orang yang lain ya. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita lihat terlebih dahulu sinopsis untuk halaman yang ke-564. Sinopsisnya kalau tuan-tuan boleh lihat, yang pertama adalah akibat bagi orang yang mendustakan hari kiamat, iaitu ayat yang ke-27. Yang kedua, kematian orang mukmin tidak akan membantu orang kafir. Macam mana tu? Kita akan lihat sebentar lagi. Yang kedua, yang ketiga adalah kesempurnaan agama dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah budi pekerti yang hina orang-orang kafir.
Ya, insya-Allah kita akan bincangkan semua ini sebentar lagi. Jadi sebelum kita pergi mentadabbur, seperti biasa kita hendak mendengar dahulu bacaan Al-Fadhil Ustaz. Okay, Ustaz nak mohon Ustaz tolong baca daripada ayat yang ke-27 sehinggalah ayat yang ke-30 Ustaz. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Dr. Muhammad Arif Musa selaku pentadabbur kita, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus masuk hujung surah Al-Mulk, untuk melengkapkan surah ini daripada ayat ke-27 hingga ke-30. Sama-sama kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul Azim. Ketika datang kiamat dan mereka melihat azab itu secara dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu meminta-nya. Tuan-tuan, ayat ini memberikan kepada kita satu gambaran. Satu gambaran yang akan berlaku pada hari akhirat kelak. Dan gambaran ini adalah kita kata penamat ataupun penghujung kepada golongan orang kafir yang ada di muka bumi ini. Kalau kita lihat pada zaman sekarang, bagaimana bongkaknya orang-orang kafir itu, kerana mereka, ialah kalau kita lihat dunia zaman sekarang, yang menguasai dunia semestinya bukan orang Islam lagi. Semestinya bukan orang Islam, kerana kita belum lagi menguasai. Jadi orang-orang kafir ini, mereka yang menguasai dunia ini. Dan ramai di kalangan mereka yang sebenarnya mempermainkan agama Islam. Ramai di kalangan kita ramai di kalangan mereka yang memperbodohkan umat-umat Islam. Dan mereka kadang-kadang berkata dengan secara mengejek-ejek kepada orang-orang Islam. Kalau kita lihat ayat yang ke-27, tuan-tuan. Kalau kita lihat terlebih dahulu ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-25 pada halaman yang ke-563, kita boleh lihat bagaimana orang-orang kafir pada zaman Nabi SAW dan juga berterusan sehingga ke zaman ini, di mana Allah menyebut di dalam ayat yang ke-25, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin, dan mereka mengatakan, bilakah janji ini, iaitu kiamat, bilakah ancaman ini jikalau kamu adalah dari kalangan orang yang benar. Maka ayat yang ke-26 Allah berfirman, qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu adalah di sisi Allah dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Jadi kita boleh nampak di situ bagaimana sikap orang kafir terhadap janji-janji yang Allah berikan. Janji dalam bentuk bahawa akan sampai satu masa di mana semua manusia itu akan
semua manusia itu akan hancur, semua manusia akan mati. Akan sampai satu masa di mana kita semua akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dibahagikan kepada golongan-golongan yang berlainan. Akan ada golongan kita panggil sebagai as-sabiqun, golongan yang terdahulu, iaitu golongan yang paling mulia. Akan ada golongan ashabul yamin, iaitu golongan kanan. Akan ada ashabus shimal, iaitu golongan yang kiri. Maka ketika itu, pada ketika itu, maka setiap golongan itu akan ada perasaan yang berbeza bergantung kepada apa yang menantinya. Jadi di dalam ayat yang ke-27, Allah menggambarkan kepada kita bagaimana perasaan orang-orang kafir saat mereka melihat azab. Ya. Jadi ayat ini sangat pendek. Falamma ra'auhu zulfatan, ketika mana mereka melihat azab itu secara dekat, maka ketika ini mereka melihat neraka itu benar. Kalau sebelum ini mereka mempermain-mainkan neraka ini, mereka mengatakan bahawa dunia ini hanyalah kehidupan dunia semata, tidak ada kehidupan akhirat. Maka kemudian hari nanti bila mereka menampak zulfah, benda itu sudah dekat, neraka itu sudah dekat, si'at wujuhul ladina kafaru, maka ketika itu akan buruklah wajah orang-orang yang kafir. Kerana perasaan yang mereka rasa pada ketika itu sehingga ia terzahir pada wajah mereka, dan dikatakan juga kepada mereka waqila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Di saat itu juga, kalau tuan-tuan ingat lagi di dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang kafir pada ketika itu mereka akan saling salah menyalahi. Mereka akan saling salah menyalahi. Macam mana? Di dalam Al-Baqarah ada disebutkan idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika mereka nampak azab api neraka itu, maka ketika itu setiap orang akan mula berlepas diri daripada orang yang lain. Di mana pemimpin akan berlepas diri daripada pengikut. Kan? Dan pengikut pula akan cuba untuk berlepas diri antara satu sama lain. Dalam erti kata, kalau masa itu siapa pemimpin-pemimpin agama ni, pemimpin-pemimpin agama orang kafir ni, ketika itu sepatutnya kalaulah mereka ini memimpin, orang kata betul-betul memimpin, maka ketika itulah sepatutnya kita nampak di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada saat itu juga pemimpin-pemimpin agama mereka, bila kita kata ni siapakah mereka, termasuklah paderi, sami, semualah rabai, yang mana pemimpin-pemimpin agama ini mereka akan melarikan diri, tidak mahu untuk dipersalahkan. Kerana pada ketika itu setiap wajah orang-orang kafir semua buruk, semua muram melihat kepada azab yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut waqila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un qul ara'aytum. Ini Allah mengatakan, katakanlah Muhammad, ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau kami beroleh rahmat, faman yujirul kafirina min azabin alim, lalu siapa yakin dapat melindungi orang-orang kafir daripada azab yang pedih. Kalau kita lihat tuan-tuan, ayat ni kan, kalau dari segi terjemahan lah Ustaz, betul, kalau kita baca terjemahan dia agak confuse kat situ. Betul. Kan? Sebab itu kadang-kadang kalau kita nak belajar tafsir ni, kalau kita sekadar baca terjemahan, kadang-kadang tak sampai maksud. Betul, betul. Apa yang Allah nak kata ni? Kan? Apa yang dimaksudkan dengan ayat ni tuan-tuan? Sebenarnya pada zaman Nabi SAW, orang-orang kafir Mekah mereka sentiasa berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan-Tuhan mereka, agar Nabi SAW dan orang-orang yang beriman itu dihancurkan dan dikalahkan. Ya? Jadi ayat ini menyebut qul ara'aytum, lihat, katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku ataupun merahmati aku? Dalam erti kata, kalaulah pada ketika itu Nabi SAW dan orang yang beriman kalah di depan, berhadapan dengan orang musyrikin, kalah, contohlah, ni bukan benda yang tidak terjadi, tetapi katakanlah kalau ia jadi, orang beriman kalah, kan? Aw rahimana, ataupun katakanlah kalau orang beriman menang, maka orang beriman dalam kedua-dua keadaan tersebut mereka berada dalam kejayaan, mereka berada dalam keberuntungan. Macam mana? Kalaulah kita kalah,
Contoh kita berperang dengan orang musyrikin pada satu masa, kemudian kita kalah. Kalau kita kalah, kita akan mati syahid. Dan bila seseorang itu mati syahid, maka apa yang menanti di seberang sana, ya, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan adalah ganjaran yang sangat besar. Sehingga kan dikatakan orang yang mati syahid ni kalau boleh dia nak hidup balik dan dia nak mati syahid sekali lagi. Sebab apa? Sebab ganjaran yang Allah berikan itu satu ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang mati syahid. Jadi adakah kalau kita kalah kita rugi? Tidak. Kita tetap untung, kita tetap beruntung. Aw rahimana, ataupun Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dalam erti kata apa? Kita menang. Dan kalau kita menang dengan orang kafir, ya, pertama sekali kita beroleh kemenangan, jadi kita berasa senang hati atas dunia, tambahan pula dengan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kerana apa? Kerana kita alhamdulillah tuan-tuan, umat Islam berada di atas akidah yang benar. Di mana kita ni tak kisahlah apa yang kita buat, maksud saya tak kisah bukan maksud kita buat maksiat, tidak. Maksud saya tak kisahlah berusaha berjaya atau tidak usaha kita untuk mengangkat kalimah Allah. Kalau kita berjaya alhamdulillah, kalau kita kalah pun kita alhamdulillah masih lagi berada di dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Berbanding orang kafir. Sebab itu disebutkan dalam selepas itu, famay yujirul kafirina min adabin alim. Maka siapa yang boleh melindungi orang-orang kafir daripada azab yang pedih? Kan? Kalau kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, satu Tuhan, satu-satunya Tuhan yang hak, satu-satunya Tuhan yang sebenarnya wujud, dan dia sahaja yang berhak untuk disembah, dan dia menjanjikan kepada kita bahawa kita akan beroleh ganjaran atas apa yang kita usahakan. Tak kisahlah berjaya atau tidak usaha tersebut, tak kisah, kan, asalkan usaha kita itu akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ada Allah, Allahu maulana, kan, Allah pelindung kita, Allah lah yang akan, Allah pelindung kita, Allah lah Tuhan kita. Tetapi untuk orang kafir, siapa yang akan melindungi mereka? Itu ayat dia tu. Kan, kalau kita ada Allah Subhanahu wa taala, mereka siapa yang nak melindungi mereka? Famay yujirul kafirina min adabin alim. Siapa yang nak melindungi orang kafir daripada azab yang pedih? Adakah syaitan nak membantu mereka? Jauh sekali. Seperti mana yang kita tahu, Tuhan-Tuhan yang batil ini adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Tuhan-Tuhan yang batil ini adalah perbuatan syaitan. Kan? Adakah di hujung kelak syaitan akan datang untuk membantu orang-orang kafir? Jauh sekali tuan-tuan. Bahkan syaitan akan melarikan diri. Dia orang pertama lari diri dulu. Kan? Kalau tuan-tuan ingat dalam kisah perang Badar, pernah diriwayatkan, ada disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, bagaimana syaitan ni dia menjelmakan diri dia sebagai seorang manusia, Ustaz. Ada disebutkan dalam kitab sirah. Syaitan ni dia menjelmakan diri dia sebagai seorang manusia. Kemudian dia provoke, dia motivate orang-orang Islam ni supaya pergi berperang dengan Nabi SAW. Kemudian bila mana hendak berlaku peperangan, syaitan ni dia nampak dah pertolongan Allah dalam bentuk para malaikat nak turun. Apa dia buat? Sebelum peperangan bermula, syaitan lari dulu. Dia lari dulu. Masalahnya, orang-orang kafir yang lain pada masa peperangan Badar tu tak nampak para malaikat. Syaitan tu dia nampak. Jadi dia lari dulu. Sedangkan dialah yang beri motivasi, dia yang nak memujuk, tapi akhir sekali dia yang lari. Sebagaimana syaitan buat pada orang musyrikin ketika perang Badar, begitu juga syaitan akan laksanakan pada orang-orang kafir ketika hari kiamat. Dia akan melarikan diri, walaupun sebenarnya semua benda yang berlaku kekufuran ni dia yang initiatekan, dia yang memotivasikan, dia yang tunjuk jalan, tapi akhir sekali dia akan lari. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala menyebut faman yujirul kafirina min adabin alim. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah beruntung kita, kerana kita alhamdulillah berada di atas landasan yang benar. Jadi teruskan berusaha tuan-tuan untuk menaikkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Teruskan berusaha untuk beribadah, teruskan berusaha untuk menghafaz Al-Quran. Teruskan berusaha untuk jaga solat 5 waktu. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ganjaran yang besar. Qul huwar rahman. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dialah Ar-Rahman yang mana kita beriman kepadanya dan kita bertawakal kepadanya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Dan nanti kamu akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kalau kita lihat tuan-tuan, di atas dunia ini semua orang boleh kata apa yang dia nak kata. Orang Kristian kata mereka yang betul. Orang Yahudi kata mereka yang betul. Tetapi nanti di akhirat kelak Allah akan tunjukkan siapa yang sebenarnya betul. Kan? Berani nak kata dia yang betul?
pada ketika itu berani orang Kristian nak mengaku bahawa dia berada di atas agama yang benar? Tidak. Fasata'lamun man huwa fi dhalalin mubin. Maka kamu akan tahu siapa yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang terakhir di dalam surah Al-Mulk, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir. Ya. Jadi ayat yang terakhir ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kepentingan air dalam kehidupan kita saya rasa semua sudah maklum. Orang kata kalau tak ada air, orang kata boleh protes lah orang, betul tak? Kalau kita ada masalah air, ada dalam beberapa bulan yang lepas ada masalah air, kan kita boleh tengok dalam Facebook tu, oh macam-macam orang tulis dalam Facebook, kan, marah situlah marah sini, hanya kerana masalah air. Kerana air ni memang satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita yang kita tak boleh nak lari. Jadi tuan-tuan, di sini Allah menyebutkan bahawa Allah yang berkuasa untuk memberikan air kepada kita. Kan? Walaupun kita ada teknologi-teknologi yang kita ada, tetapi kalau tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua tidak boleh nak dapatkan air. Ya, tuan-tuan. Jadi kita lihat terlebih dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Dahana, yang ini kita belum sampai lagi lah. InsyaAllah dalam surah Al-Qalam, ia bermaksud lemah lembut, memujuk, meminyakkan, dan ia disebut di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. 5 kali, ya tuan-tuan. Jadi itulah kalimah pilihan kita. Jadi tuan-tuan, akhirlah surah Al-Mulk. Jadi surah Al-Mulk ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat, ia banyak menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia banyak menceritakan tentang bagaimana orang-orang kafir ini, mereka walaupun Allah berkuasa, Allah yang mentadbir, mereka ingkar dan enggan bersyukur. Jadi kita tuan-tuan, bila kita baca surah Al-Mulk, kita telah pun habis tadabbur. Apa yang kita patut buat? Kita patut menghargai. Kita patut menghargai apa yang Allah telah berikan kepada kita. Apa tindakan kita? Kita perlu menghargai dan bersyukur. Bersyukur dalam erti kata, kita perlu memperbanyakkan ibadah. Bila tuan-tuan nampak, kan ada disebutkan tentang burung. Tuan-tuan nampak burung terbang, kata apa? Subhanallah. Allah yang menggerakkan ataupun Allah yang mempermudahkan burung itu untuk terbang. Tuan-tuan nampak orang tanam kelapa sawit tepi kiri kanan, alhamdulillah, Allah mempermudahkan kita untuk apa? Untuk kita nak menanam pokok, kan, kelapa sawit ke buah-buah ke, tak kisahlah apa, tapi perlulah kita menghargai dan bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Sadaqallahul Azim. Ia sebahagian daripada ayat yang pertama, ayat pertama daripada surah yang akan kita masuk sebentar nanti. Kita dah mengembara surah yang baru, masuk pada surah yang baru, sudah pasti ayat yang berbeza, struktur ayat berbeza dan penceritaannya walaupun berbeza, mungkin ada kaitan di antara hujung surah dan awal surah. InsyaAllah bersama Ustaz Dr. Muhammad Arif sebentar nanti. InsyaAllah sebelum kita pergi lebih jauh, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada penonton-penonton, pencinta Al-Quran yang sentiasa tidak jemu-jemu dengan Al-Quran. Benarlah orang yang hatinya bersih sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Osman bin Affan, sudah pasti dia tidak pernah rasa kenyang, rasa cukup dengan Al-Quran. Makin dibaca, makin diulang, banyaknya ilmu dan kebaikan manfaat yang kita dapat. Inilah kitab yang sangat berkat. Baik, kita mengaji sikit tajwid dan juga pada ayat yang pertamalah yang kita fokuskan nanti. Cuba lihat di slide yang kita sediakan. Sempurnakan bacaan huruf pembukaan surah
pada surah ini, itu surah Al-Qalam, yang mana ini adalah huruf pembukaan surah yang terdiri daripada satu huruf sahaja. Dia ada beberapa lah, antaranya Qaf. Dan ini adalah surah yang ada satu huruf saja. Memanglah memperlihatkanlah kemukjizatan Al-Quran, iaitu kita baca, kita menyebut namanya. Kita tak baca baris, jangan pula baca na, jangan baca ni, nu, tak ada. Tapi kita menyebut nama huruf itu, itulah nun. Ada nun, waw, nun. Maka kita baca dengan menyebut namanya dan dipanjangkan sebanyak 6 harakat. Jadi mak lazim lah. Okay? So kita baca nun, nun, 6 harakat begitu. Kalau nak sambung pun nun wal qalami wa ma yasturun. Maknanya diizharkan, dijelaskan mati nun ni, kerana dia adalah huruf, kita sebut huruf yang dipisahkan, terpotong, huruf muqatta'ah. Kita menyebut nama huruf itu dan dimatikan nun di hujung itu, kemudian kita sambung pada wal qalami. Kalau tak nak sambung pun kita boleh wakaf di situ, nun wal qalami wa ma yasturun. Cuma jangan baca begini, didengung awal-awal, 6 harakat tu didengung. Nun, dia dah dengung 6 harakat. Tak ada dengung 6 harakat, dengung tak ada panjang sampai macam tu. Yang panjang tu mat, waw tu, nun, waw, nun. Nu panjang waw dulu. Nu, itu suara daripada rongga kita punya suara tempat huruf mat kan. Nu, cukup je 6 harakat, kita pun matikan di hujung dengan nun. Okey. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wallahu a'lam. Sila Doktor. Alhamdulillah. Surah pasti surah baru ni. Itulah alhamdulillah, surah Al-Qalam surah Al-Qalam. Saya tertarik dengan perbincangan ustaz tentang nun tu. Sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran ya ustaz, huruf-huruf macam ni lah yang sebenarnya menekankan bahawa Al-Quran itu perlu dipelajari daripada guru. Allah. Sebab apa? Sebab nun ni tak ada baris. Dia tak ada baris. Betul juga ustaz kata, nak baca na ke, nak baca ni ke, nak baca macam mana. Contoh ya ustaz, saya bagi kalau Toha kan, tak ada baris juga. Betul. Jadi nak baca teh ke, kan, mengeteh ke apa kan. Jadi memang nampak, sehingga kan kalau huruf-huruf macam ni lah ustaz, yang sebenarnya kita kata kalau orang Arab pun dia kena berguru juga. Dia menunjukkan bahawa huruf-huruf macam ni memang kena berguru. Alif lam mim ra, kan, sila hari bulan baca almari. Almari. Itulah dia. Jadi pentingan huruf muqatta'ah ataupun huruf tahajji ya. Ustaz. Terima kasih ustaz. Satu penerangan yang sangat baik. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan, kita masuk pada surah yang baru, iaitu surah Al-Qalam. Surah bukan Al-Qalam. Saya kena sebut betul tu. Kan kalau terlebih mat kan ustaz tegur saya pula kan. Jangan sebut Al-Qalam, cakap Al-Qalam. Al-Qalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Iaitu nun dan pena serta apa yang mereka tuliskan. Okey ustaz, sebelum kita pergi yang lebih mendalam, sebenarnya saya nak dengar terlebih dahulu bacaan dia sebenarnya ustaz. Saya nak tadabbur ni, teringat kalau tak dengar dia tak boleh datang tadabbur. Zuk tadabbur tu tak boleh datang ustaz. Jadi minta ustaz tolong bacakan dulu ustaz. Okey, baik. Tafadhal. Baik, terima kasih doktor. Di atas mukadimah awal dari surah Al-Qalam ini, ataupun banyak orang sebut surah Nun je ustaz. Surah Nun. Bolehkah disebut nama sebagai surah Nun juga? Ya, adakah nama dia selain daripada Al-Qalam? Wallahu alam. Yang ni saya kena semak dulu. Mungkin ada kebiasaannya ada satu-satu surah itu akan ada nama-nama yang berlainan. Jadi di sini tapi yang paling masyhurnya yang kita pakai adalah surah Al-Qalam. Okey, terima kasih doktor. Kita nak baca daripada ayat pertama hingga ayat 15 surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan kurniaan Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang yang gila, dan engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak akan putus-putus, dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, seperti mana yang kita sebutkan tadi, kita dah masuk dalam surah yang baru, iaitu surah Al-Qalam, ataupun seperti yang disebutkan oleh ustaz tadi, kadang-kadang disebut juga oleh para ulama sebagai surah Nun. Tafsir surah ataupun surah Nun lah, dia ambil ayat depan tu, surah Nun. Jadi ini adalah antara surah yang dimulakan dengan apa yang kita panggil sebagai huruful muqatta'ah ataupun hurufut tahajji. Dan makna untuk Nun tu Ustaz, panjang cerita dia. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, jadi ada banyak perbincangan tentang apa yang dimaksudkan dengan Nun. Ada setengah ulama yang mengatakan maksud dia ini adalah apa yang hanya Allah sahaja yang tahu. Wallahu a'lam. Ada setengah ulama pula mereka akan cuba untuk mentafsirkan apa yang dimaksudkan Nun tersebut. Ada yang mengatakan ia adalah ikan, ada yang mengatakan dia adalah lauh kayu, ada macam-macam lah, ya. Tetapi antara pendapat yang menarik yang kita boleh dapat adalah Nun ni dia adalah, kalau kita cakaplah ada maksud ke ataupun tidak ada maksud ke, Nun ini satu cara untuk menarik perhatian orang Arab. Tu dia. Kan? Sebagai contoh, kalau orang Arab mendengar Nun, mereka akan tertanya-tanya, apa ni? Apa ni? Apa benda ni? Wal qalami wama yasturun. Jadi bila kita, Allah Subhanahu wa taala menggunakan Nun, Taha, Alif Lam Mim, gaya ataupun kita kata gaya percakapan ini menarik perhatian mereka yang mendengar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal qalami wama yasturun. Qalam dan pena ataupun pen dan apa yang mereka tuliskan. Menarik ya tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala biasanya akan bersumpah dengan benda yang besar. Wasyamsi waduhaha. Kan? Banyak wadduha. Jadi Allah bersumpah dengan benda-benda yang besar. Tetapi di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan pen dan juga apa yang ditulis. Menunjukkan apa tuan-tuan? Kita menunjukkan bahawa pen itu adalah satu kuasa yang besar.
pen itu mempunyai implikasi yang besar. Kerana itulah, hanya kerana pen kadang-kadang kita tulis maklumat, dia boleh membawa kepada perubahan yang besar. Ya, sebab itu para ulama juga menyebutkan bila mana Allah bersumpah dengan pen dan apa yang ditulis, ini menunjukkan kepada kekuatan penulisan. Kekuatan penulisan. Kerana itu para ulama yang terdahulu mereka banyak mengarang kitab. Dan subhanallah, kitab-kitab mereka ini yang sampai kepada kita. Dan ada setengah kitab ni ustaz, kita boleh katakan ustaz, kitab ni dah 1000 tahun lebih. Kan, contoh Al-Imam At-Tabari rahimahullah meninggal wafat pada tahun 300 Hijrah. Kita sekarang dah 1400 Hijrah. Jadi kitab ini dah berumur 300 ataupun 1100 lebih. Masya-Allah. 1100 tahun lebih. Dan kita masih lagi membaca penulisan dia. Dan kita faham apa yang dituliskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Jarir At-Tabari. Kan? Jadi pen ini mempunyai satu implikasi yang besar. Kalau digunakan pada benda yang betul, maka betullah dia. Kalau digunakan untuk benda yang salah, maka salahlah dia. Jadi kerana itu kita perlu berhati-hati dalam apa yang kita tuliskan tuan-tuan, di dalam platform social media. Jangan disebabkan kita apa yang kita tulis, kita membawa orang ke arah maksiat. Jangan kerana apa yang kita tulis, orang akan tertipu, orang akan menjauhi agama. Jangan. Jadi berjaga-jaga dengan apa yang kita tulis. Ya, kerana setiap daripada kita bertanggungjawab atas apa yang kita katakan ataupun apa yang kita sampaikan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu wahai Muhammad dengan kurniaan Tuhanmu tidaklah kamu adalah orang yang gila. Kalau kita lihat ayat ni, kita perlu faham pada zaman dahulu Nabi SAW baginda dituduh macam-macam oleh orang-orang musyrikin Makkah. Antara apa yang dituduh adalah mereka menuduh Nabi SAW sebagai sahir, orang sihir, orang itu tukang sihir. Ada yang menuduh Nabi SAW sebagai syair, penyair. Maksudnya Quran ni hanyalah sekadar satu syair sahaja. Itu yang dituduh. Ada yang terakhir yang mereka tuduh adalah Nabi Muhammad ni adalah gila. Kan? Dan semestinya sebagai seorang manusia, Nabi SAW, walaupun baginda adalah seorang Nabi, baginda juga adalah seorang manusia. Kadang-kadang bila dah ramai sangat orang yang mengatakan, kadang-kadang dia akan memberi kesan ke dalam jiwa Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak mengangkat kembali semangat Nabi SAW, maka Allah mengatakan dengan nikmat Tuhanmu itu, kamu Muhammad bukanlah seorang yang gila. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan bagi kamu Muhammad pahala yang tidak putus-putus. Ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk Nabi SAW adalah ganjaran yang sangat-sangat besar dan ia tidak akan terputus-putus. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan kamu wahai Muhammad berada dalam ataupun memiliki satu akhlak yang sangat mulia. Menarik tuan-tuan. Ayat ini adalah di mana Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan motivasi kepada Nabi SAW. Kita lihat kaedah yang digunakan. Ya, kita cuba tadabbur dengan lebih mendalam sikitlah. Ya. Di mana pertama sekali membuang sifat negatif. Kan, kalau orang menghina ataupun menuduh Nabi SAW sebagai seorang yang gila, Allah menghilangkan sifat itu ataupun Allah menafikan sifat tersebut, iaitu Nabi, engkau bukanlah seorang yang gila. Jauh sekali. Kan? Kemudian reward, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Kadang-kadang kita bila kita nak motivasi orang, kita kena bagi reward. Betul tak Ustaz? Kalau lagi-lagi kalau dengan budak-budak, kadang-kadang perlu kepada reward ni. Betul. Kalau budak-budak, kalau kita kata kalau dapat A, dapat sekian. Dapat B, dapat jugalah. Dapat sekian. Jadi reward itu satu cara. Dan yang ketiga, puji-pujian. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di mana Allah memuji Nabi SAW. Dan kita ni sebagai manusia tuan-tuan, dia cakaplah macam mana pun, kadang-kadang kita perlukan kepada pujian. Bukan apa, untuk nak menaikkan semangat kita. Kan? Jadi kalau kita seorang suami, sekali-sekala pujilah isteri tu. Kalau seorang ayah, pujilah anak tu. Kan? Isteri pun sama. Kadang-kadang asyiklah menghina ataupun menjatuhkan ataupun merendahkan suami dia. Jangan. Sekali-sekala kena puji. Supaya semangat suami itu akan naik. Anak-anak kita perlu puji supaya mereka jadi lebih
lebih berani. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam agar semangat dia lebih naik untuk dia melaksanakan dakwah. Fasatubsiru wa yubsirun. Siapa sebenarnya, maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir juga akan melihat, bi ayyikumul maftun, siapa sebenarnya yang gila. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat daripada jalannya, dan dia yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah engkau mematuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Waddu law tudhinu fayudhinun, mereka menyukai engkau bersikap bertolak ansur, maka mereka boleh bertolak ansur juga pada zahirnya terhadapmu. Wala tuti' kulla hallafin mahin, dan janganlah engkau mematuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Hammazim masya'im binamim, dan janganlah yang suka mencela, yang ke sana kemari menyebarkan fitnah. Manna'il lil khairi mu'tadin athim, yang menghalang perbuatan baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. Utullim ba'da dzalika zanim, yang bersikap kasar dan terkenal kerana kejahatan. An kana dha mali wa banin, kerana dia kaya dan ramai anak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata ini adalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Jadi kita boleh lihat tuan-tuan, pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ataupun memberi ugutan kepada orang-orang kafir yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di penghujung hayat kita maka akan jelaslah kebenaran, dan di situ Allah akan menunjukkan siapa sebenarnya yang gila. Itu dia. Kalau selama ni kamu menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang gila, maka kelak kamu akan tahu sebenarnya kamu yang gila. Jadi sebenarnya di luar sana, siapa yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hinaan yang macam-macam, kamu kena tahu kamu tu yang gila. Kan? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, sesungguhnya Tuhan kamu sangat tahu, dia paling tahu siapa yang sesat dan siapa yang berada atas hidayah. Dan kemudian Allah memberikan satu nasihat kepada Nabi SAW, iaitu di mana kita perlu ada pendirian yang jelas terhadap orang-orang kafir. Jangan kita orang kata apa? Jangan kita mematuhi perintah-perintah yang boleh membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bertolak ansur dalam urusan akidah. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini ada beberapa sifat orang-orang kafir ini yang perlu kita jaga. Kadang-kadang mereka ini kadang-kadang banyak bersumpah. Banyak bersumpah tu maksud dia punya cara nak convincekan seseorang tu, dia akan bersumpah dan dia akan menggunakan macam-macam cara supaya kita boleh terpesong daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sifat-sifat mereka yang menentang, mereka yang menunjukkan permusuhan kepada kita, antara dia adalah yang disebutkan dalam ayat ni, hammazim masya'im binamim, mereka menghina, mereka mengumpat dan sebagainya. Jadi pendek kata, kumpulan ayat ini menceritakan kepada kita beberapa sifat antara orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul dia yang perlu kita jaga-jaga. Ya. Sekarang kita lihat terlebih dahulu resolusi dan tindakan kita untuk sesi tadabbur hari ini. Yang pertama adalah kita melihat dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kacamata Al-Quran. Yang kedua adalah kita perlu mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sabar dalam menyampaikan dakwah. Yang terakhir adalah kita tidak boleh bertolak ansur dengan golongan kafir dalam urusan agama. Sekarang kita berdoa untuk lebih memberkati sesi tadabbur pada hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arhamna bil Quran wa akrimna bil Quran. وأدبنا بالقرآن وخلقنا بالقرآن وعلمنا بالقرآن. Ya Allah, Tuhan kami, muliakanlah kami dengan Al-Quran, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, adabkanlah kami dengan adab daripada Al-Quran, akhlakkanlah kami dengan akhlak daripada Al-Quran. Kurniakanlah rezeki kepada kami sebagaimana kami belajar untuk beradab, untuk menjadi awal berakhlak, mencontohi akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, pilihlah kami sebagai orang yang sentiasa menjadi ahlul Quran, yang mempertahankan agama, yang mempertahankan kesucian Al-Quran. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua penonton-penonton dan sahabat-sahabat dah dengar tadi bagaimana awal surah Al-Qalam.
kerana selepas ini esok kita akan masuk muka surat yang kedua, surah Al-Qalam. Sudah pasti ayat-ayatnya walaupun pendek saja tapi sangat berisi dan padat. Memanglah sebab dia bukan datang daripada seorang manusia tapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengajak semua seperti biasa kita menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran, dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time malam ini dan esok pagi. Moga kita semua sentiasa diberikan berakhlak dengan akhlak Al-Quranul Karim. Kerana itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi My Quran Time, baca faham amal. Assalamualaikum.